Terima kasih Timbalan yang dipertua. Selamat sejahtera dan salam badani kepada Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Pertama sekali, izinkan saya menyatakan bahawa fokus saya adalah untuk mengutamakan kebajikan bagi warga emas, khususnya di Parlimen Kepong, kerana populasi warga emas di Kepong bukanlah sedikit dan jumlah mereka yang berkunjung ke pusat khidmat saya untuk memohon bantuan setiap hari tidak kurangnya dari kawasan-kawasan Parlimen yang lain. Seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam semasa beliau membentangkan kajian separuh penggang rancangan Malaysia yang ke-12. Negara kita dijangka beralih kepada negara tua dengan izin aging population. Oleh itu, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk mendubuhkan pusat penjagaan geriatrik supaya penjagaan kesihatan warga emas dapat ditingkatkan lagi. Besarlah harapan saya agar usaha penubuhan pusat penjagaan geriatrik tersebut dilengkapi dengan perkhidmatan seperti rehabilitasi penjagaan masa panjang dan sokongan khusus untuk golongan warga emas yang OKU selain daripada penjagaan kesihatan yang profesional dan berkualiti. Susulan daripada itu, saya mohon agar kerajaan mengumumkan peruntukan kos berapa buah pusat dan lokasi pusat penjagaan geriatrik yang akan dibina serta pihak mana yang bertanggungjawab untuk menguruskan pusat-pusat tersebut. Selain itu, berkaitan dengan sektor kesihatan dan kebajikan warga emas, izinkan saya mencadangkan kepada kerajaan untuk mempertimbangkan pembinaan rumah orang tua baru yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan atau disubsidi oleh kerajaan, terutamanya di ibu kota Kuala Lumpur. Ini kerana sangat kurangnya jumlah rumah orang tua kerajaan yang sedia ada di negara ini. Sekiranya mungkin, saya ingin memohon agar kerajaan membinakan rumah orang tua sama ada sepenuhnya dibiayai atau separuh disubsidi di setiap dua kawasan Parlimen. Ini disebabkan sebahagian golongan warga emas ini berasal dari keluarga kurang berkemampuan, tiada anak, bujang, OKU atau telah diabaikan oleh keluarga mereka. Ingin saya tekankan bahawa golongan ini juga pernah menyumbang kepada negara ketika muda. Dan apabila mereka sudah uzur, adalah tugas kerajaan untuk membantu mereka dan mereka bukanlah satu beban hanya kerana mereka telah melepasi zaman puncak kehidupan masing-masing. Sekiranya masalah bajet merupakan halangan besar bagi percarangan pembinaan rumah orang tua baru ini, saya mencadangkan agar kerajaan menjalankan usaha sama, joint venture dengan izin, dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan sektor swasta. Dalam usaha sama ini, kerajaan boleh menyediakan tanah untuk projek tersebut, manakala kos pembangunan akan ditanggung oleh pihak NGO dan syarikat swasta yang terlibat. Usaha sama seperti ini adalah satu cara baik untuk mengatasi kekangan bajet kerajaan sambil memastikan projek pembinaan rumah orang tua dapat dicapai dengan berkesan. Ini juga membolehkan pelibatan komuniti dan sektor swasta dan menyokong usaha kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada golongan warga emas kita. Pihak NGO dan syarikat swasta boleh membawa kepakaran dan sumber tambahan mereka yang dapat memberi manfaat kepada projek tersebut. Seterusnya, berhubung dengan keadaan dan objektif kebajikan negara, saya sangat mencadangkan untuk menaikkan paras pendapatan garis kemiskinan atau PGK, purata miskin per capita di bandar-bandar seperti ibu kota Kuala Lumpur, yang saya yakin semua ahli yang berhormat akan bersetuju bahawa angka yang sedia ada amalah tidak mudah samar. Adalah penting untuk kita mengakui bahawa kos sara diri di bandar-bandar besar adalah lebih tinggi daripada di kawasan luar bandar. Tindakan ini akan menunjukkan bahawa kita sensitif dan peka terhadap keadaan sosio-ekonomi yang berbeza di seluruh negara. Ingin saya mengambil perhatian kepada yang berkenaan tentang syarat-syarat yang ditetapkan untuk melayakkan mereka yang memerlukan bantuan haruslah mencerminkan dengan lebih baik realiti kehidupan rakyat. Pertimbangan terhadap keadaan keluarga atau individu dalam menentukan kelayakan untuk bantuan adalah pendekatan yang adil.
Budi bicara haruslah diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai the privilege of knowledge, dengan izin, untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan mereka. Bukan tempat kita untuk menghukum, dan kecicilan daripada bantuan sosial atau bantuan kewangan bukanlah masalah yang melibatkan individu tunggal sahaja. Ia sering melibatkan keluarga, komuniti atau golongan masyarakat yang lebih besar. Kecicilan bantuan boleh berlaku apabila sistem yang digunakan untuk menentukan kelayakan atau garis kemiskinan tidak mencerminkan keperluan sebenar individu atau keluarga, atau apabila terdapat halangan yang menghalang individu daripada mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Dengan mengambil kira faktor-faktor ini, kita boleh mengurangkan jumlah individu atau keluarga yang terpinggir oleh syarat-syarat yang tidak mewakili kehidupan sebenar mereka. Ini akan membantu mencapai objektif untuk mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat. Puan Pengerusi dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam rangka IMK 12 yang sedang berjalankan sehingga tahun 2025, saya ingin meminta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyenaraikan dan mengumumkan projek-projek berjumlah 10 juta ringgit ke atas yang sehingga tarikh hari ini masih belum mencapai tahap penyelesaian projek sebanyak 30% atau kurang. Senarai ini adalah penting untuk memantau perkembangan projek-projek besar yang sedang dilaksanakan dan memastikan bahawa dana kewangan yang diberikan oleh kerajaan digunakan secara efisien. Dengan memiliki senarai projek-projek ini, kita dapat mengenal pasti projek-projek yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan untuk memastikan mereka dapat disiapkan dengan berkesan. Saya ingin mendorong kerajaan mengambil tindakan disiplin terhadap pihak jabatan dan pegawai kerajaan yang bertanggungjawab terhadap projek-projek yang gagal pada akhir IMK 12 ini. Ini adalah langkah penting dalam memastikan accountability dan ketelusan dalam pentadbiran projek-projek kerajaan. Tindakan disiplin, denda atau sebarang langkah-langkah undang yang sesuai perlu diambil terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam kegagalan projek-projek IMK 12. Ini akan memberi amaran kepada mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek tersebut agar bersikap serius terhadap tugas mereka. Selain itu, langkah-langkah ini juga akan membantu melindungi kepentingan negara dan rakyat serta memastikan penggunaan dana kewangan dengan lebih berkesan. Memastikan accountability dalam pentadbiran projek-projek adalah langkah penting dalam memastikan kejayaan IMK 12 dan merapatkan jurang antara hasrat dan hasil dalam pelaksanaan projek-projek pembangunan negara. Akhir kata, saya berharap bahawa cadangan-cadangan saya dapat diberi perhatian yang sewajarnya oleh kerajaan. Dengan kerjasama semua pihak, kita boleh mencapai Malaysia yang lebih bernading dan berkembang di mana setiap rakyat dapat menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong.